Kerjasama awam dan swasta harus ditingkatkan. TVET seperti mana saya umumkan di Parlimen menelan belanja 6.7 bilion ringgit, 500 institusi, dan mutu latihan itu dipertikai. Walaupun di setengah graduan TVET itu mempunyai pekerjaan tahap 90%, tapi hampir kesemuanya gaji lebih kurang dari RM2,000 sebulan. Okey, oleh itu kebijakan baru seperti mana dilakukan di Pulau Pinang, PSDC, untuk memastikan penyertaan syarikat-syarikat seperti Intel, Motorola, Indari yang mengemudi PSDC ini dan menganjurkan latihan yang berkesan memenuhi keperluan syarikat-syarikat berkenaan. Dengan beberapa penyesuaian dari contoh ini, kita akan perkenalkan satu pendekatan baru supaya TVET dan pusat latihan terkait diambil alih oleh syarikat-syarikat yang mampu mengendali. Umpamanya, Petronas terus meningkatkan usaha mereka di Batu Rakit, di Kimanis, di Miri, dan akan diminta mengambil alih TVET di Pengerang. Di RB Highcom bagi kluster otomotif mengambil alih TVET di Pekan. Sunway dan Berjaya mengambil alih beberapa TVET dalam kluster perhotelan. MRCB mengambil alih TVET yang sekarang dikendali oleh kerajaan bagi kluster pembinaan. Bank-bank bagi kluster perkhidmatan keuangan. Saya percaya dengan cadangan ini, skim latihan dual nasional akan diperkukuhkan juga dengan dana tambahan RM50 juta untuk 8,000 pelatih. Kerajaan akan terus menggalakkan sektor swasta menguji dan menilai, menggaji dan dengan nilai lebih tinggi. Masalah negara kita ini ialah peningkatan produktiviti tetapi kadar upah yang rendah. Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan. Perkeso juga menyediakan insentif kepada majikan menggaji golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, gelandangan, penganggur tegal sehingga RM600 sebulan untuk tempoh selama 3 tahun. Kerajaan turut menggalakkan anak muda meningkatkan keupayaan dan kemahiran bagi meraih gaji yang lebih bermakna. Kerajaan akan menanggung bayaran latihan untuk pekerja gig menjalani program peningkatan kemahiran micro credentials sehingga RM4,000. Perkeso menyediakan allowance RM300 untuk 3 bulan bagi menggantikan pendapatan pekerja gig yang aktif dan sedang menjalani program latihan. HRDC, pembangunan sumber manusia berhad dengan dana RM1 bilion akan dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Bagi membantu menangani pengangguran di kalangan belia, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan akan menawarkan 35,000 peluang kerjaya kepada lepasan sekolah dan graduan. Sektor minyak sawit mengalami kerugian hasil RM20 bilion akibat dasar yang mengekang pengambilan pekerja, terutama pekerja asing. Dengan dasar pemutihan yang baru, masalah ini hampir selesai tanpa melibatkan ejen pekerja asing yang mengambil laba yang tinggi. Ini satu usaha yang dibanggakan, terutama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri terpaksa bertempur dengan satu sistem yang rosak, pemimpin-pemimpin yang memberi bantuan, galakan kepada ejen-ejen yang kaya raya dan menekan pekerja asing, menganggap mereka sebagai separuh hamba. Saya bangga kerana melalui pelepasan pemutihan ini, lebih 200,000 pekerja diambil tanpa membayar ejen. RM20,000, RM25,000, RM15,000 semata-mata bukan memperkayakan, membela nasib pekerja, tetapi memperkayakan ejen dan rakan-rakan mereka. Kebanyakan sektor berisiko tinggi masih bergantung dengan pekerja asing.
Ini disebabkan sektor ini menawarkan gaji rendah dan kebajikan pekerja tidak terjamin. Kita mendengar banyak cerita tentang kononnya graduan Melayu tidak sedia bekerja di ladang. Ya. Tetapi saya bangga kerana Sime Darby Plantation membuktikan bahawa pekerja tempatan termasuk pekerja dan graduan Melayu bersedia bekerja di ladang sawit jika gaji dibayar sekurang-kurangnya RM3,000 dan diperkenalkan mekanisasi dan otomasi. Sasaran mereka adalah untuk menggaji 100% pekerja tempatan menjelang 2027. Saya ucap tahniah kepada Sime Darby Plantation. Dan untuk otomasi sektor peladangan, RM50 juta disediakan, termasuk robotik, artificial intelligence, kecerdasan buatan dan lain-lain. RM80 juta disediakan bagi menambah baik kelestarian industri sawit dan mempergiatkan kempen menangani anti minyak sawit. Menteri Komoditi menjelaskan bahawa Thailand telah sama bersedia dalam kartel kelapa sawit bersama Malaysia dan Indonesia. Ini satu perkembangan baru kerana sebelum ini hanya Malaysia dan Indonesia. Keperluan kaum wanita, terutamanya mereka yang terpaksa berhenti bekerja selepas tempoh cuti bersalin untuk menjaga anak-anak. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsurans,kan pekerja. Dianggarkan lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini, melibatkan dana keseluruhannya RM290 juta. Saya menyeru supaya majikan memainkan peranan dan turut bertanggungjawab menyediakan pusat jagaan kanak-kanak di pejabat dan di kilang. Selama ini pusat jagaan hanya disediakan oleh kerajaan. Jadi kita harus pantau supaya syarikat-syarikat besar dan kaya sepatutnya menyediakan tempat untuk bayi dan kanak-kanak sementara ibu bekerja. Kepada penyewa awam, kerajaan akan menyediakan subsidi yuran taska RM180 sebulan, selain menaikkan had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah yang layak daripada RM5,000 kepada RM7,000. Terkait hal yang sama, bagi memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak, kerajaan akan meneruskan pembinaan 80 buah taska dan tabika kemas, termasuk 13 projek baru. Dana sepadan merancangkan sektor pelancongan. Negara kaya dengan limpahan khazanah alam yang mempesonakan, pantai bersih dan menawan, dan segala kepelbagaian flora dan fauna. Kita harus manfaatkan supaya berlaku lonjakan kerana tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun melawat Malaysia dengan sasaran ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dan unjuran pendapatan sehingga RM76.8 bilion. Untuk ini, promosi RM250 juta untuk maksud tersebut. Dana geran padanan yang akan bekerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan. Terkait dengan hal pelancongan, kesesakan jalan raya telah menjejaskan beberapa lokasi tumpuan pelancong. Kerajaan akan melaksanakan projek membina jalan baru dari Habu ke Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang dengan kos banyak RM480 juta, menaikkan taraf Jalan Tun Hamzah ke persimpangan Semambuk Lebuh AMJ daerah Melaka Tengah dengan kos banyak RM300 juta, membina jalan dan jambatan Sungai Sepang bagi menghubungkan Bukit Pelanduk, Port Dickson dan Sungai Pelek Sepang dengan kos projek RM160 juta, bukan Tambun ya, Port Dickson. Menambah baik kemudahan jaringan lebuh raya ke Pengerang melalui pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway. Kerajaan juga bersetuju melaksanakan projek naik taraf lebuh raya Utara Selatan dari Yongping Utara ke Senai Utara Fasa 1 Johor daripada 4 kepada 6 lorong dengan kos RM525 juta secara berfasa.